Baik, tiba masa yang kita nanti-nantikan. Saya pun sudah berpindah tempat duduk. Jadi Alhamdulillah di sebelah kanan Atul pagi ini kita sudah pun menghadirkan tetamu kita ni menerusi rancangan Tamu Bahasa Pantun Melayu Brunei, Kelaziman dan Ketidaklaziman. Dayangku Nur Safiah binti Pangeran Sapudin, pengarang kanan ya, bersama kita pada pagi ini untuk menemui audio penonton juga. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Sihat. Dalam masa sekolah ni Wali subjek bahasa Melayu apa yang Wali suka, karangan ke? Oh, kalau saya sempat ketika tingkatan 6 lah ya, mempelajari sastra. Mengambil sastra, tapi sedikit ganjil lah ya, kerana pada tingkatan 6 kita mengambil 3 mata pelajaran, sastra, fizik dan juga matematik. Yang mengapa fizik dan juga matematik kemudian sastranya bahasa Melayu? Cuba kenapa tu? Itu kerana minat, kata saya bilang. Pasal tidak ada kesinambungannya dengan 2 mata pelajaran ini kan. Tapi ada kaitannya sebenarnya. Ada kan? Kalau tani seni, mau je tani yang ada kira-kira kan. Jadi inilah akan kita bawakan ya dalam segmen kita pada hari ini. Tajuk yang akan kita bincangkan Pantun Melayu Brunei, Kelaziman dan Ketidaklaziman. Jadi mungkin Puan boleh memberikan pencerahan awal tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini. Silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tajuk yang akan saya bincangkan pada pagi ini, saya buat pengenalan lebih awal lah. Apa yang kena dalam perbincangan pada pagi ini, saya lebih berfokus kepada Pantun Melayu Brunei. Pantun Melayu Brunei ialah puisi tradisional terawal yang dipercayai milik orang Melayu sejak turun-temurun lagi. Jadi kewujudan Pantun Melayu ini dipercayai telah oleh masyarakat yang belum tahu membaca dan menulis. Jadi Pantun Melayu ini sebenarnya memiliki ciri-ciri yang melambangkan kehalusan bahasa dan ketajaman fikiran orang Melayu yang menyatukan alam dengan tindak laku manusia. Jadi secara langsung sebenarnya pantunan ini bukan saja sekadar alat hiburan tani, tapi lebih kepada orang pandangan manusia terhadap alam kita ni, tentang adab, budaya yang menunjukkan identiti orang Melayu. Jadi kalau dari segi definisi yang boleh saya berikan sebenarnya banyak oleh sarjana, tapi antara definisinya ialah pantun ialah sejenis puisi yang umumnya terdiri daripada 4 baris dan ia 4 perkataan sebaris dan mempunyai rimah khusus iaitu ABAB dan dengan sedikit variasi dan kekecualiannya lah. Jadi jika melihat penghasilan pantun dari dahulu dan sekarang, saya percaya pantunan ini masih lagi ada peminatnya. Dan masih lagi ada yang masih lagi menulis menulis pantun. Baik dalam penulisan maupun persembahan berbanding genre puisi yang lain. Kalau kita lihat puisi-puisi tradisional lama macam contohnya Gurindam, Soloka, Stelibun dan itu kurang orang mengetahui. Tapi berbanding pantun ramai yang mengetahui bagaimana menghasilkan pantun. Jadi kalau di negara Brunei Darussalam juga sebagai salah satu daripada rumpun alam Melayu, mereka juga berkongsi khazanah pantun Melayu ini yang mempunyai identiti sendiri tentang pantun Melayu Brunei. Jadi kalau saya boleh kongsikan salah satu buku yang boleh dijadikan rujukan Pantun Melayu Brunei ialah salah satunya ialah buku koleksi pantun Lanang Beladu Lanang yang telah diterbitkan oleh Universiti Brunei Darussalam. Dan Brunei Darussalam dari Dewan Bahasa sendiri pun ada juga menerbitkan buku-buku yang berkaitan tentang Pantun Melayu Brunei. Jadi kalau kita melihat kepada kedaya upayaan pantun Melayuan yang mampu hidup dan orang sesuai dengan zamannya sebagai ungkapan lisan, ia memperlihatkan situasi penyebaran pantun Melayu ini sentiasa dinamik dan seiring dengan perkembangan semasa. Alhamdulillah ya, kalau kita perhatikan juga pantun ini hanya ada pada budaya timur sahaja ya. Betul. Kalau di barat tidak ada pantun. Jadi ia special untuk kita ni ya. Dan alhamdulillah sehingga ke hari ini kita melihat juga semakin ramai juga peminatnya ya. Jadi ingin kita ketahui juga ni Puan ya, bagaimana sebenarnya penyebaran pantun Melayu dapat dilihat? Okey, bila bercakap kita ni tentang penyebaran sesebuah karya termasuk pantun, sebenarnya kita ni terlepas daripada proses evolusi ataupun perubahan secara bertahap. Orang dari satu generasi kepada satu generasi. Jadi sesuatu yang membawa proses evolusi ni ialah adaptasi, iaitu kemampuan sesebuah karya itu mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan masyarakatnya. Artinya kita ni tahu perkembangan sastra, penyebaran sesebuah karya ni adalah disampaikan oleh masyarakat. Jadi apabila masyarakat
masyarakat itu berubah, orang sistem komunikasi, budaya apa, maka secara tidak langsung karya sastra ni pun termasuk pantun akan berubah mengikut zamannya. Jadi contohlah kalau kita ni tahu pantunan ni ia tradisi lisan, sastra lisan. Ia disampaikan secara dari mulut ke mulut. Contohnya macam kalau orang dulu-dulu majlis orang adat meminang, kemudian kalau dari persembahan ada bermukun, berdundang, kemudian malah pantunan ini juga ada dimuatkan dalam nyanyian kanak-kanak, diandangan dan sebagainya. Jadi kalau kita ni lihat itu antara proses lisan dalam pantun Melayu. Jadi kita melihat kepada sehingga satu tahap munculnya sistem tulisan. Kalau sistem tulisan ini kalau di alam Melayu arasnya ialah tulisan Jawi. Okey, tulisan Jawi. Walaupun kemudian setelah itu bila sistem Jawi itu ada, kemudian adanya lagi sistem mesin cetak, maka ia jadi dibukukan. Dan ini secara langsung pantun-pantun yang diujarkan oleh masyarakat lama tu ia dapat dibukukan dan dijadikan rujukan untuk generasi akan datang. Dan kita akan mengetahui adanya rakaman sejarah, ada rakaman orang budaya orang Melayu itu sendiri. Itu antaranya lah. Jadi seiring dengan kebudayaan teknologi juga komunikasi, penyebaran pantun sekarang telah berubah lagi. Yang orang mengikut masyarakat. Itu kalau kita ni lihat pantun boleh ke alam maya pulang pada masa sekarang. Kalau kita lihat masa ni alam maya tu kalau kita ni media sosial yang paling yang orang popular, contohnya macam Facebook, Instagram, WhatsApp. Ini antara medan-medan untuk penulis berkarya. Jadi kalau salah satu saya boleh berkongsikan melalui pantun dari Facebook, dari WhatsApp, saya ada menjumpai seorang penulis ni, orang Brunei. Beliau menghasilkan pantun, kemudian pantun itu dikongsikan dan ditularkan melalui WhatsApp dan diberikan kepada rakan-rakannya, sahabat-sahabatnya, saudara mara. Dan pantun itu segar. Yang orang pantun itu katanya orang bertema, contohlah macam sekiranya pantun itu bercempena dengan awal tahun hijrah, maka pantun itu akan berkaitan dengan awal tahun hijrah. Dan ini memberikan satu respon yang orang cepat, orang akan membaca. Berbanding kalau ia bercetak ataupun yang orang dalam bentuk buku. Bentuk buku ni kita ni perlu bali lagi, kita perlu dapatkan lagi kedai buku. Tapi kalau dalam maya ni kita boleh cepat. Kemudian saya boleh kongsikan juga melalui Instagram. Instagram ada satu laman ataupun pengguna Facebook Instagram ni kalau saya ia menggunakan apa tu Duta Bahasa BN, kalau saya boleh saya kongsikan. Beliau ada mengadakan tentang penciptaan pantun dan penciptaan pantun itu dipaparkan melalui dan orang berbalas pantun di sana. Jadi itu satu yang orang kita ni melihat begitu keunikan pantun itu yang orang boleh hidup di zaman alam maya tu. Jadi itulah yang antara kita ni boleh melihat perkembangan pantun itu yang orang situasi ni pantun ni begitu versatile dan yang orang secara indah langsung ini salah satu dari preservation dan conservation culture lah, iaitu pemeliharaan dan pemeliharaan budaya yang dilaksanakan oleh peminat pantun. Jadi melihat kepada situasi ini pembudayaan pantun dalam pantun ini dalam generasi muda lah kita ni perhatikan ia perlu dilaksanakan lah, dan hal ini Dewan Bahasa sendiri berperanan penting lah dalam membudayakan pantun Melayu. Alhamdulillah, betul ya, menarik sekali. Seiring dengan perkembangan zaman kita ni melihat pelbagai cara sebenarnya penyebaran pantun Melayu yang dapat kita ni lihat sehingga ke hari ini. Dan alhamdulillah seperti yang dikongsikan oleh Puan sebentar tadi media-media sosial antara yang berperanan juga sebenarnya pada masa ini untuk menyebarluaskan pantun Melayu kita ini sebenarnya. Tepat sekali. Sebenarnya banyak cara tapi ingin kita meminta penjelasan lagi dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini, pembudayaan pantun Melayu yang dimaksudkan, mungkin diberikan pencerahan. Okey, mengenai pembudayaan pantun ini kita ni sudah bercakap pasal proses penyebaran. Okey, bila kita ni bercakap pasal proses penyebaran ini, maka kita akan mengalami prosesnya orang trend-trend yang norma baharuan ni. Artinya kita ni boleh melihat pantunan ni secara maya begitu Jadi di sini sebenarnya kalau tapi walau bagaimanapun pantunan ni kita ni boleh selarah-larah orang Brunei selarah-larah dan selarah-larah karena pantun ini ada ciri khususnya. Jadi Dewan Bahasa salah satu daripada pusat kerajaan yang bernaung di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dalam usaha untuk conservation dan preservation culture pantun Melayu ini, kerana pantun Melayu ini sudah diiktiraf sebagai warisan tidak ketara. Warisan tidak ketara oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi kita pada sejak tahun 2020. Jadi di sini kalau melihat kepada usaha Dewan Bahasa ia banyak
banyak. Saya memfokuskan kepada 3, iaitu 1 ialah melalui kegiatan, 2 ialah melalui penerbitan buku dan majalah, dan ketiga ialah melalui penyelidikan. Kalau dari segi kegiatan ini kita boleh lihat Dewan Bahasa telah mengadakan pelbagai kegiatan yang berkaitan dengan bengkel, pertandingan dan sebagainya. Jadi kalau boleh saya kongsikan untuk dalam masa tahun ini sahaja, Dewan Bahasa baru-baru ini ada mengadakan Festival Sastra dan Seni Budaya Melayu Brunei. Dan di bawah itu ada pantun Melayu sebagai khazanah bangsa, ada gala aspirasi seni dan nyanyian kanak-kanak. Jadi ini saya cuba mengimbas semula lah yang acara yang sudah berlangsung. Jadi di sana melalui pantun khazanah ada diadakan bengkel, ada dikatakan sayembara berbelas pantun. Dan kemudian semasa gala aspirasi seni juga ada perkongsian ilmu oleh seorang yang peminat pantun, orang yang mengamalkan melalui bermukun dan sebagainya. Malah ada jual persembahan daripada berdondang. Artinya ini semua ni ada elemen-elemen pantun yang boleh diperkenalkan lah kepada generasi muda kita ni. Dan kalau dari segi peringkat serantau lah, contohnya Dewan Bahasa ada bekerjasama dengan Majlis Sastra Asia Tenggara. Ini merupakan gabungan 4 negara, Brunei, Malaysia, Indonesia dan Singapura, melalui program pemerkasaan pantun. Jadi pemerkasaan pantun ini adalah usaha keempat-empat negara untuk memberikan pendedahan ataupun pencerahan kepada generasi muda bagaimana menghasilkan pantun yang lebih nyorang yang betul, yang nyorang indah selarah-larah lah tadi membuat pantun Melayu itu. Itu antaranya. Kemudian dari segi penerbitan buku dan majalah semestinya kami ada menerbitkan majalah, contohnya majalah Mekar dan Juara Pelajar, Bahana. Kemudian daripada buku-buku mungkin ada di buku-buku yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa ini, mungkin ada yang dipaparkan pantun buku-buku yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain daripada penerbitan majalah dan buku, juga ada usaha Dewan Bahasa membuat penyelidikan. Penyelidikan iaitu mengumpulkan pantun-pantun Melayu Brunei. Jadi baru-baru ini juga bulan Ogos yang lalu, iaitu ada seminar pantun Melayu Brunei. Jadi di sana ada laporan yang telah dibuatkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang mana mereka telah mengumpulkan banyak pantun-pantun Melayu Brunei, lebih daripada 3,000 pantun melibatkan 4 buah daerah. Jadi ini salah satu usaha di Dewan Bahasa dan Pustaka itu dalam memastikan pantun Melayu ini sentiasa terjaga dan menjadi khazanah lah. Jadi bila kita ni melihat senario ini, ia melihat kepada satu kelaziman. Dan ketidaklaziman dalam pantun Melayu. Jadi kelaziman ini ialah bagaimana pengamal pantun itu berusaha mengekalkan ciri khusus dan kelaziman dalam pantun Melayu. Manakala kalau ketidaklaziman itu bukanlah sesuatu yang negatif ataupun ia melanggar nilai pantun, tapi ia melihat apa elemen baru yang cuba disampaikan oleh pemantun sekarang dan ia menjadi mewakili zaman sekarang. Pantun itu dihasilkan. Alhamdulillah. Itu dia Betul sekali, penjelasan mengenai dengan pembudayaan pantun Melayu yang telah pun dimaksudkan sebentar tadi. Baik ya. Menyebut mengenai kelaziman dan juga ketidaklaziman, ia tidak semestinya positif dan juga negatif ya. Boleh jadi sahaja memanglah ia tidak biasa dilakukan pada zaman dahulu. Dilakukan sekarang, itulah namanya ketidaklaziman ya. Bagaimana melihat kelaziman dalam pantun, Puan? Okey, bila bercakap tentang kelaziman ini, saya ada menyentuh tadi pantun Melayu ini ada ciri-ciri khusus. AB. Artinya ada ciri-ciri yang perlu dipatuhi. Jadi di sini saya boleh kongsikan beberapa ciri-ciri yang telah dikongsikan oleh beberapa orang sarjana baik dalam negeri maupun luar negeri. Antara ciri-cirinya ialah biasanya pantunan ini ada 2 rangkap, 4 rangkap, 6 rangkap, 8, 10, 12 dan pantun berkait. Ini biasanya. Ia selalu genap ni. Ia jarangkan ganjil. Kenapa? Sebabnya pantunan ini ia ada pembayang dan maksud. Ini dua ciri utama yang mesti tani patuhi untuk menghasilkan pantun. Kalau ada pembayang ataupun maksud, maka ia bukan pantun. Dan kemudian rimanya tu juga AB. Itu yang paling menarik lah. Supayanya orang kalau tadi bercakap pun lawa bunyinya pantunan itu. Bertamu. Dan jumlah perkataan juga terjaga. Biasanya dalam pantunan ini 4 atau 5 patah perkataan. Dan suku katanya lebih kepada kira 8 ke 10
suku kata. Jadi kalau di Brunei lah, saya boleh kongsikan antara ciri pantun yang baik dihasilkan oleh pantun orang Brunei ini ialah dari segi sukutnya. Kalau pembayangnya tu bagus, maka maksudnya mesti bagus. Jangan orang pembayangnya kita ni kan beritahu maksud yang bagus, nasihat, tapi pembayang kita ni tu indah bagus. Artinya itu indah murninya orang. Indah-indah pantun itu. Betul. Itu adalah kelaziman yang biasa perlu tani kekalkan. Jadi kalau boleh saya kongsikanlah antara pantun Melayu, pantun Melayu Brunei. Contohnya Pulau Cermin nampak muktabar, nampak dari air berkunci. 7 tukang memeta gambar, gambar sudah tukang pun mati. Ni orang kalau kita ni melihat bunyinya tu pun lawa sudah tu kan. Atau Jadi perkiasan. ia ini kalau di sini lebih menggambarkan sejarah pula. Sejarah. Sejarah. Kalau kita ni tahu sejarah Brunei, ada cerita sebenar pantun tersebut. Persampun yang saya kongsikan inilah. Jadi kalau kita melihat ini pantun lama yang mengisahkan tentang sejarah Brunei. Tapi kalau saya kongsikan satu pantun, pantun ini saya dapat daripada terbitan majalah Bahana, iaitu salah satu terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, dan pantun ini yang telah memenangi peraduan yang dipertandingkan. Baru-baru ini? Tidaklah dalam tahun lepas sebetulnya, tapi sudah terbit, jadi saya ambil untuk melihat kelaziman tersebut. Jadi pantun itu contoh saya, sungguh ceria bunga selasih, sinarnya ayu tumbuh melata. Elok bicara bertutur kasih, bahasa Melayu, bahasa kita. Kalau kita ni lihat bagaimana pantun itu disusun dengan maksud yang cuba disampaikan tentang bahasa, tentang orang bahasa Melayu, bahasa kita ni digandingkan dengan bunga selasih. Bunga selasihnya orang sungguh ceria, sesuatu yang baik, dua-dua yang baik. Jadi kelaziman ini seperti yang saya maklumkan tadi, ia bagaimana pemantun itu berusaha menjaga kemurnian dan keindahan pantun itu. Jadi ia mengekalkan pembayang dan maksud, suku kata dan patah perkataan itu pun terjaga. Jadi dalam hal ini usaha-usaha dalam pendedahan dan kesedaran terhadap keunikan pantun dari segi struktur dengan penguasaan bahasa ini penting juga. Jadi di sanalah peranannya pembudayaan itu pentinglah, terutama yang dilaksanakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Alhamdulillah. Itu kelaziman. Bagaimana dengan perbandingan ketidaklaziman dalam pantun Melayu? Kita ni kalau kita ni bercerita tentang ketidaklaziman ya. Saya bercerita dulu tentang pantun ini biasanya dikaitkan kalau dulu-dulu pantun ini sinonim dengan alam berkembang menjadi guru. Maksudnya di sini apabila kita ni menghasilkan pantun, biasanya pantun ini pembayangnya biasanya mengambil daripada alam. Alam. Jadi bila bercakap tentang ketidaklaziman ini, saya cuba membuat perbandingan lah. Perbandingan dengan pantun lama dengan pantun baru. Dan saya boleh kongsikan, saya gandingkan dengan pantun yang sudah dikumpulkan. Betul. Pantun Melayu lama, iaitu Lanang Beladu Lanang. Jadi saya ambil pantun yang tidak lazim ini, saya memperlihatkan kerana baru-baru ini saya dah membuat satu membentangkan satu kertas kerja tentang pantun-pantun yang telah dikumpulkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, dan saya mendapati ada unsur-unsur ketidaklaziman di sana. Apa maksud unsur-unsur ketidaklaziman ini yang sudah saya terangkan? Elemen baru. Saya cuba bandingkan kalau contoh dalam Lanang Beladu Lanang, ada pantunnya, contohnya buah manggis di hujung dahan, pohon langsat baru berbunga, Quran dan hadis jadi pedoman, indahkan sesat selama-lama. Artinya ini yang lama. Artinya kita ni boleh melihat buah manggis, pohon langsat yang berkaitan dengan buah tempatan kita ni. Betul. Tapi berbeza dengan pantun masa yang dikumpulkan. Zaman now lah ya. Zaman sekarang. Contohnya, buah anggur di atas meja, masak sebiji minum kopi. Tuan di timur, saya di sana, anak semangat kusimpul mati. Coba lihat dari segi buahnya tu. Buah anggur. Buah anggur ini buah yang bukan tempatan lah katanya. Jadi artinya pemantun ini ia lahir pada zaman sekarang. Artinya ia mengambil kena berdasarkan pengalaman dan pemerhatiannya pada masa sekarang. Artinya pemantun ini ia sudahnya orang hidup pada zaman teknologi lah yang sudah kita ni sudah zaman anggur berimport sudah ke Brunei betul. Betul pendedahan. Selain lain itu je kalau dari segi tempat. Kalau pantun lama dulu contohlah Pulau Cermin di Sungai Brunei. Perahu nelayan berkelilingnya, duhai pulau yang indah bermai, mengandung sejarah ristaan zaman. Jadi kalau kita ni melihat ada satu pantun yang saya dapati daripada koleksi pantun Brunei yang dikumpul oleh Dewan Bahasa, kalau sudah berjual sutongnya, sutong tutok pantai serasa. Kita berjual mahukan untung, jangan sampai modal binasa. Kalau kita ni lihat situasi itu, macam jual sotong dengan pantai serasa. Kita ni mengalami hal ini. Ada kan orang berjual sotong tutok di Pantai Serasa. Jadi ini salah satu
elemen baru yang masuk dalam pantun Melayu dan tapi ia bukan kita ni tidak menolak pantunan ini. Orang ini bukan pantun, bukan, tapi kita ni sebenarnya akan memberikan satu pantun ini perlu dikumpulkan sebagai satu rakaman sejarah pada zaman sekarang budaya kita ni. Jadi itu dikirakan yang tidak lazim. Yang tidak lazim lah. Macam boleh saya sentuh lagi kalau sekiranya dari pertandingan. Macam pertandingan, Dewan Bahasa dia mengadakan pertandingan mencipta pantun. Mencipta pantun bersempena dengan sambutan Bulan Bahasa dan Pustaka. Jadi seorang pemantun ini ia perlu menepati ciri. Menempati ciri berkaitan tentang bahasa. Indah boleh ia bercerita tentang lain. Artinya di sini ada saya boleh kongsikan ada pantunnya yang yang pernah dibuat oleh pantun orang Brunei dimakan rahu bulan bercahaya, sinarnya seru bintang berseri, takkan Melayu hilang di dunia, bahasa Melayu menjati diri. Sinarnya seru bintang berseri, lalunya enggang tiup berbalas, bahasa Melayu menjati diri, amanah dipegang, taruhan ikhlas. Jadi kalau di sini kita ni melihat tentang bahasa Melayu. Artinya kita ni perlu orang India secara langsung pantun Melayu ni cara untuk menanamkan supaya masyarakat minat dalam bahasa Melayu, menggunakan bahasa Melayu dengan baik adalah melalui pantun. Artinya kita ni orang dulu-dulu tu pun sampai sekarang pun masih lagi kita ni menyampaikan nasihat melalui pantun Melayu. Alhamdulillah. Itu antara yang tidak kelaziman lah. Itulah antara ketidaklaziman dan juga kelazimannya, sedikit perbezaan yang dapat kita lihat pada pagi ini. Saya kirakan ketidaklaziman ini kalau kita lihat media sosial zaman sekarang lebih kepada macam pantun hanya dua rangkap saja. Betul. Kalau dulu memang jarang ya. Ada pantun Ada. itu biasanya kalau pantun dua rangkap itu pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanak tu biasanya. Untuk permulaan lah. Untuk permulaan. Buah durian, bunga selasih, sekian, terima kasih. Betul. Macam saya baru-baru ini pernah masa pesta buku seorang kanak-kanak. Dia kanak-kanak, saya meminta beliau untuk memberikan pantun. Pantun dia ni macam boleh dikira pantun. Dia cakap macam ni, pergi ke kedai membeli samyang. Sayang, apa kata dia? Di ujungnya tu sayang bah. Saya sayang awak, something I sayang di ujungnya tu. Itu macam, bagus juga kanak-kanaknya, orang pandai berpantun. Rima ngam sudah. Ngam rima ada, yang sayang sama semayang samyang Pembayang di atas, maksud di bawah. Ya tak, itu artinya ia dari segi cirinya ada, tapi mungkin dari nilai kemelayuan itu kurang sedikit. Jadi inilah usaha kita ni dalam membudayakan pantun itu. Artinya diberikan pendedahan lah, bengkel dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi di sini secara ringkasnya kesimpulan perbincangan kita pada pagi ini. Okey, untuk berbicara kesimpulan dari keseluruhannya, kita ni tahu bahawa pantunan ini sudah saya terangkan tadi, ia merupakan karya sastra yang terikat dengan ciri-ciri baik dalaman atau luaran sebagaimana yang telah disepakati oleh para sarjana. Jadi ia memberikan satu kelaziman, memberikan kelaziman kita ni perlu mematuhi ciri-ciri yang telah diberikan. Dalam hal ini juga apabila ada pengaruh ataupun kemasukan elemen-elemen baru, maka ini secara langsung memberikan satu wajah baru terhadap pantun baru hingga wujudnya tidak kelaziman tersebut yang saya maksudkan itulah. Jadi dengan kemasukan elemen-elemen baharu tersebut, ini menjadikan pantun-pantun tersebut mewakili zaman sekarang. Dan kita ni dan ia sesuai dengan kehendak dan keperluan zaman dan masyarakatnya. Jadi dalam kata lain di sini kita ni yang faham pantun Melayu ni walaupun ia tradisi lisan ataupun sastra lisan, tapi kalau ia kita ni ada dengan pendedahan yang bagus dengan orang dengan bengkel jadi apabila seseorang itu dapat menghasilkan pantun dengan baik, maka pantun ini akan mewakili zaman sekarang. Jadi kebanyakan masa ni pantun yang ada ketidaklaziman. Saya boleh katakan macam itulah. Ketidaklaziman, tapi bukan ketidaklaziman tapi yang untuk tidak dapat diterima, memang diterima. Yang diterima. Kita ni boleh terima kerana tentang buah anggur ada dulu saya jumpa dia pasal kereta. Tapi kadang-kadang yang kita lihat pada zaman sekarang ini yang macam iramanya tu indah ngam, indah bertamu, indah maksud dan sebagainya. Menurut puan sendiri, adakah ini akan merosak pantun itu sendiri? Bagi saya, ya, kerana pantun ini ia sesuatu yang unik kerana ia ada ciri khusus. Jadi apabila ia tidak, macam saya dapatilah kalau pantun Melayuannya pada masa sekarang, yang paling tidak ditepati ialah dari segi penjagaan suku kata dan patah perkataan. Kadang-kadang pantun itu terlampau panjang. Betul. Jadi itu yang menjadikan macam orang Indah nyaman bunyinya dibacakan ataupun diujarkan. Tapi walau bagaimana kita ni tetap menerima, cuma kurang murni. Macam itu kurang murni lah. Tapi asalkan ada tetapi ia tidak dikira merosak budaya.
kalau kirakan kalau boleh atau seboleh-bolehnya dielakkanlah. Jadi di situlah peranannya orang pembudayaan pantun itu penting. Kita ni kalau kan minat pantun, kita ni berminat kan menulis pantun ataupun kan belajar berpantun, cuba kita ikuti bengkel-bengkel yang diikuti dan baca buku-buku pantun Melayu yang telah didokumentasilah dan sebagai satu rujukan. Okay, Luar biasa sekali. Jadi esok ada segmen berpantun ria setiap hari Selasa 2 petang. Jadi Puan boleh mendengarkan adakah pantun-pantun yang dikongsikan daripada pendengar kita itu Betul. kelaziman ataupun ketidaklaziman. Betul. Kalau saya tengok pun dari radio-radio, contohnya macam radio, ada yang berpantun. Contohnya dalam rangkaian Pelangi mungkin saya ada dengar segmen berpantun. Saya rasa bagus pantun itu diperkenalkan kerana ada interaksi cepat antara orang pendengar. Jadi itu Itulah bagus. uniknya sebenarnya, Itulah uniknya pantun. Orang pantun itu boleh hidup di zamannya orang. Kita ni boleh dengar sambil memandu kereta, kita boleh dengar orang berpantun. Betul. Itu antara keunikan pantun Melayu itu. Luar biasa sekali, Jadi seronok ya. juga ya bila kita membincangkan mengenai dengan pantun, kerana pantunan ini sangat memberikan satu inspirasi dan juga motivasi kepada kita ni dan mengira peringkat umur. Jadi apapun, terima kasih dengan penjelasannya kepada Yang Mulia Puan Dayangku Nur Sofia binti Pangeran Safruddin, itu pengarang kanan, dan sama-sama menjelaskan segmen tamu bahasa kita pada hari ini, pantun Melayu Brunei kelaziman dan ketidaklaziman. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.